Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustaqim bin Kamarudin, Perdana Metrik 061819. Jadi hari ini saya bersama kumpulan saya akan membentangkan tentang subjek Al-Qira'at Al-Tatbiqiyah ke-6. Kod subjek QSI 42902. Nama pensyarah Syekh Hussein Ali Abdullah. Jadi sebelum membentangkan, saudara saya memperkenalkan nama ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Nurul Salihin bin Mazni Fairuz, nombor metrik 059257. Seterusnya Muhammad Aufa bin Rosli, nombor metrik 061576. Seterusnya Radin Umar Faruq bin Radin Muhammad Yusomuddin, nombor metrik 061707. Dan yang terakhir saya Ahmad Mustaqim bin Kamarudin, nombor metrik 061819. Seterusnya kita pergi kepada biodata Imam Hamzah. Nama beliau Hamzah bin Habib bin Ammarah bin Ismail Al-Kufi At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah dan wafat pada tahun 156 Hijrah di Helwan, Iraq, ketika beliau berusia 76 tahun. Kinayah bagi Imam Hamzah adalah Abu Ammarah. Antara keistimewaan beliau adalah beliau merupakan salah seorang imam qiraat 7. Beliau juga imam qiraat di Kufah, Iraq. Setiap hujah-hujah beliau boleh dipercayai. Beliau juga merupakan pakar dalam ilmu faraid, pakar dalam bahasa Arab dan penghafaz hadis. Di antara guru-guru Imam Hamzah adalah Abi Muhammad Sulaiman bin Mahran, Abi Hamzah Hamran bin Ayyan, Abi Ishaq Amru bin Abdullah, Muhammad bin Abdul Rahman, Talhah bin Mashraf, Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq. Seterusnya kita pergi kepada biodata Imam Khalaf. Nama beliau adalah Khalaf bin Hisham bin Tha'lab bin Khalaf Al-Asadi Al-Baghdadi Al-Bazzar. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 229 Hijrah di Baghdad. Kinayah bagi Imam Khalaf adalah Abu Muhammad. Antara keistimewaan beliau adalah beliau telah menghafaz Al-Quran ketika umurnya 10 tahun. Beliau juga merupakan seorang yang siqah, zuhud, alim dan kuat beribadah. Di antara anak murid beliau adalah Ahmad bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim, Ibrahim bin Ali, Ahmad bin Zaid, Idris bin Abdul Karim dan Muhammad bin Ishaq. Seterusnya kita pergi kepada biodata Imam Khallad. Nama beliau adalah Khallad bin Khalid Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 130 Hijrah dan wafat pada tahun 220 Hijrah. Kinayah bagi Imam Khallad adalah Abu Isa. Antara keistimewaan Imam Khallad adalah beliau merupakan seorang pakar qiraat, seorang yang siqah, seorang yang berpengetahuan tinggi, pandai bertarannum dan seorang yang diyakini. Antara murid-murid beliau adalah Ahmad bin Yazid, Ibrahim bin Ali, Ali bin Hussein, Ibrahim bin Nasr Razi, Qasim bin Yazid dan Muhammad bin Fadil. Seterusnya kita pergi kepada manhaj bacaan Imam Hamzah. Yang pertama pada bab basmalah, qala an-nazim wasluka baina surataini fasahatun. Imam Hamzah tidak membaca basmalah antara dua surah. Seterusnya pada bab suratul Ummul Quran, qala an-nazim wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Imam Hamzah menhazafkan alif pada kalimah maliki di dalam surah Al-Fatihah saja, maka beliau akan baca dengan maliki. Seterusnya pada bab surah Ummul Quran juga, qala an-nazim was-sada zayan ashimmaha ada khalafin washmim li khalladil awwala. Yang pertamanya, Imam Khalaf akan mengismamkan kalimah sirata dan as-sirata pada semua bacaan tersebut dalam Al-Quran. Kedua, riwayat Khallad hanya mengismamkan kalimah as-sirata yang pertama di dalam Al-Quran sahaja, iaitu pada ayat yang ke-6 di dalam surah Al-Fatihah. Seterusnya, dalam bab suratul Ummul Quran juga, qala an-nazim alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidammil ha'i waqfan wa mawsila. Imam Hamzah mendammahkan huruf ha yang berbaris kasrah pada tiga kalimah sahaja, iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Maka dia akan baca dengan alaihum, ilaihum dan ladaihum.
Seterusnya, pada bab surat Ummul Quran juga, qala an-nazim wa fil wasli kasrul ha'i bidhammi syamlala. Jika mim jamak bertemu dengan hamzah wasal, maka Imam Hamzah akan mendhammahkan huruf ha. Sebagai contoh, alaihimul asbab, dia akan baca dengan alaihimul asbab, dan bihumul kital. Seterusnya, pada bab al-mad wal qas, qala an-nazim idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin awil wahu an dhammin lakil hamzatu wila fa in yanfasil fal qasra badirhu taliban bi khulfihima yurwi kadaran wa mukhdala. Imam Hamzah akan membaca dengan kadar 6 harakat untuk bab mak wajib muttasil dan juga mak jaiz munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab saktah bagi Imam Hamzah. Bagi bait ini ia membincangkan tentang saktah, di mana ia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu saktah pada kalimah seperti syai'in, sama ada syai'in itu berbaris atas, syai'an berbaris bawah, syai'in ataupun berbaris hadapan, syai'un. Yang kedua, saktah pada alif lam ataupun alif lam ta'arif, yang selepasnya terdapat huruf hamzah qata' seperti al-akhirah dan juga al-ard. Dan yang ketiga pula ialah saktah mafsul, iaitu yang berpisah, di mana ianya berlaku dalam 2 kalimah, di mana kalimah yang pertama berbaris sukun dan kalimah kedua bermula dengan huruf hamzah qata', seperti man amana. Bagi riwayat Khalaf akan membaca dengan saktah pada syai' dan juga alif lam ta'arif dengan satu wajah, iaitu dengan wajah saktah, seperti contoh syai'in qadir. Dan yang kedua fil akhirah ataupun fil ard. Manakala pada saktah mafsul, Khalaf membaca dengan 2 wajah, iaitu saktah dan juga tanpa saktah, seperti contoh syai'in qadir ataupun syai'in qadir ataupun fil ard ataupun fil ard. Manakala bagi riwayat Khalaf pula akan membaca saktah dan tanpa saktah pada syai' dan juga alif lam ta'arif. Manakala pada saktah mafsul pula, riwayat Khalaf tidak membaca dengan saktah, tetapi dibaca dengan biasa sahaja, iaitu tanpa saktah. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian waqaf Hamzah dan Hisham pada huruf Hamzah. Pada bait yang pertama ini, Imam Hamzah akan mengibdalkan huruf Hamzah yang berbaris sukun, seperti contoh mu'minuna, dan dia akan membaca seperti mu'minun, seperti itu. Dan bait yang kedua pula membincangkan di mana Imam Hamzah akan memindahkan baris huruf Hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya, ataupun istilah yang dimudah pakai seperti naqal, seperti contoh fil ard, Imam Hamzah akan membaca fil ard, ataupun azabun alim, dia akan membaca azabun alim. Dan bagi bait yang ketiga pula, ia membincangkan tentang pada mat wajib muttasil yang huruf hamzahnya berada di tengah kalimah dan sebelumnya ada huruf alif, seperti contoh malaikah. Imam Hamzah akan membaca dengan dua wajah, iaitu tashil huruf hamzah dengan 6 harakat dan juga tashil huruf hamzah dengan 2 harakat, seperti contoh malaikah, itu bagi yang pertama, dan yang kedua malaikah, iaitu dengan 2 harakat. Bait yang seterusnya membincangkan pada mat wajib muttasil yang huruf hamzahnya berada di hujung kalimah dan sebelumnya ada huruf alif, seperti contoh jaa minas samai ataupun as-sama'u, di mana ia akan dibaca dengan 3 wajah. Jika huruf hamzah berbaris atas, maka akan dibaca ibdal hamzah dengan 2, 4 ataupun 6 harakat, seperti contoh ja, ja, ja. Dan jika hamzah berbaris bawah seperti minas sama, Imam Hamzah akan membaca 2, 6, 4 harakat, seperti contoh
minas sama, minas sama, minas sama. Dan jika ia berbaris hadapan seperti contoh as-sama'u, dia akan membaca dengan raum 6 dan juga 2 harakat seperti contoh sama'u ataupun sama'u. Dan bait yang seterusnya membincangkan jika ketika waqaf huruf hamzah berada di tengah kalimah yang berbaris atas dan sebelum huruf hamzah tersebut huruf yang berbaris di bawah, maka akan diibdalkan menjadi huruf ya. Seperti contoh fi'atun, Imam Hamzah akan baca dengan fiyatun. Dan jika sebelum huruf hamzah berbaris hadapan, maka akan diibdalkan dengan huruf waw seperti muajjala, Imam Hamzah akan baca muwajjala. Dan seterusnya bait ini membincangkan jika sekiranya ketika waqaf huruf hamzah berada di tengah kalimah selain dari 2 contoh yang sebelumnya saya bagi ini, maka Imam Hamzah akan membaca dengan tashil. Seperti contoh huruf hamzah berbaris di atas dan sebelumnya juga berbaris di atas seperti syana'a, syana'an. Jadi Imam Hamzah akan baca dengan syana'an, dia akan tashilkan hamzah tersebut. Contoh bagi yang kedua pula ialah huruf hamzah berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris hadapan seperti contoh su'ila, dia akan membaca seperti dengan su'ila. Bagi contoh yang ketiga pula huruf hamzah berbaris hadapan dan sebelumnya juga berbaris hadapan seperti contoh biru'usikum, Imam Hamzah akan baca dengan biru'usikum, dia akan tashil hamzah tersebut. Bagi contoh yang keempat pula huruf hamzah berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris di bawah seperti contoh bari'ikum, dia akan baca seperti bari'ikum. Dan bagi contoh yang kelima pula huruf hamzah berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris di atas seperti contoh mutmainni, dia akan baca dengan mutmainni, dia akan tashil huruf hamzah tersebut. Bagi contoh yang keenam pula huruf hamzah berbaris hadapan dan sebelumnya berbaris di atas seperti contoh ya'laukum, dia akan baca dengan ya'laukum. Dan yang terakhir huruf hamzah berbaris hadapan dan sebelumnya berbaris di bawah seperti contoh yastahzi'un, dia akan baca dengan yastahzi'un. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Salihin bin Mazni Fairuz, nombor metrik 059257. InsyaAllah pada hari ini saya akan sambung dalam bab waqaf Hamzah wa Hisham al-Hamzi. Okey, baik. Jadi pada kalimah ri'ya, tu'wa dan ru'ya, di sini Imam Hamzah ketika waqaf ada 2 aja bacaan. Yang pertama dengan ibdal dan yang kedua dengan idgham. Saya ambil contoh kalimah ri'ya, ketika ibdal akan baca dengan riya, ketika mana idgham akan baca dengan riya. Seterusnya pada kalimah nabihum ataupun ambihum, Imam Hamzah akan ada 2 wajah bacaan pada kalimah tersebut. Yang pertamanya sama ada nabihum, ambihum, ataupun yang keduanya nabihim ataupun ambihim. Antara perkara yang perlu diperhatikan iaitu Imam Hamzah akan mengidalkan hamzah ketika waqaf sekiranya huruf hamzah tersebut berada di tengah-tengah kalimah dan berbaris hadapan ataupun dhammah dan sebelumnya berbaris bawah. Contohnya perkataan sanuqri'uka akan baca dengan sanuqri'uka, al-khati'un dibaca dengan al-khati'un, mustahzi'un akan dibaca dengan mustahzi'un. Manakala ketika mana hamzah tersebut waqaf kan berada di tengah-tengah kalimah juga tetapi berbaris bawah dan sebelumnya berbaris hadapan ataupun dhammah. Contohnya perkataan su'ilu akan dibaca dengan su'ilu, su'ilat akan dibaca dengan su'ilat. Pada kalimah mustahzi'un dan seumpamanya seperti famali'una ataupun al-khati'un, maka Imam Hamzah akan menghazafkan huruf hamzah tersebut. Contohnya mustahzi'un dibaca dengan mustahzun, famali'un dibaca dengan famalun dan al-khati'un akan dibaca dengan al-khatun.
Okey, jadi jika huruf hamzah berada di awal kalimah dan dimasukkan dengan huruf tambahan seperti huruf ya, ha, lam, ba, alif, lam dan lain-lainnya berjumlah 9 semuanya, maka Imam Hamzah akan baca dengan dua wajah bacaan, ketika mana waqaf yang pertama dengan tashil dan yang kedua dengan tahqiq lah, seperti mana Imam Hafiz. Okey, contohnya kita ambil perkataan ha. Nah, di sini pada kalimah antum, bila mana ditashilkan ditambah ha sebelumnya, ha antum, dan lain-lainnya lah, dan seumpamanya lah, seperti mana ya dan lam. Okey, jika huruf tambahan tersebut baris bawah, maka Imam Hamzah akan baca dengan ibdal dan juga tahqiq. Kalau ibdal, dia bacaannya biyayikum. Manakala pada kalimah syai'un, syai'in ataupun syai'an, ketika dibaca waqaf lain pula halnya. Okey, syai'un ataupun syai'in, dan ketika waqaf dibaca dengan naqal ataupun dibaca dengan ibdal. Naqal bunyinya syai', dan ibdal bersama dengan idgham akan bunyi syai'a. Manakala perkataan syai'a, ketika waqaf dibaca dengan naqal akan bunyi syai'a, ataupun ketika ibdal bersama dengan idgham berbunyi syai'a. Pada kalimah yastahzi'u ataupun yang seumpama dengannya, akan ada 5 perkara yang perlu diperhatikan. Okey, yang pertamanya ibdal huruf hamzah kepada huruf ya yang mati. Contohnya yastahzi'u. Okey, kemudiannya tashil dengan raum. Yang ketiga, ibdal huruf hamzah kepada huruf ya yang berbaris harapan ataupun dhammah menjadi yastahzi'u, dibaca seperti yang pertama tadi. Okay. Yang keempat adalah ibdal huruf hamzah kepada huruf ya yang berbaris harapan ataupun dhammah dan dibaca dengan ismam. Yang kelima, ibdal huruf hamzah kepada huruf ya yang berbaris harapan ataupun dhammah dan dibaca dengan raum pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radin Umar Faruq bin Radin Muhammad Nisamuddin, nombor menteri 061707. InsyaAllah saya akan menyambung perbentangan bagi manhaj Imam Hamzah pada bab Dhal Idh. Baiklah, pada matan Na'am idh tamashat Zainabun saladalluha samiyya jamalin wasilan man tawassala fa izharuha ajra dawama nusimuha wa azhara rayya qawlihi wasifun jala wa ramadan kan wasilun nutuma durrahu. Baik, pada matan ini ia menerangkan Imam Khalad akan menidghamkan kalimah idh apabila bertemu dengan huruf ta, sin, dal, zai dan sad, dan mengizharkan pula apabila bertemu dengan huruf jim. Contohnya id dakhalu wa id zayyana lahum wa id sarafna id tamshi wa id ja'alna laula id sami'tumuhu. Baik, pada kalimah-kalimah ni Imam Khalad akan baca dengan idgham, kecuali pada kalimah wa id ja'alna, Imam Khalad akan baca dengan izhar. Manakala Imam Khalaf pula hanya akan mengidghamkan kalimah id apabila bertemu dengan huruf ta dan dal sahaja. Baiklah, seterusnya manhaj bacaan Imam Hamzah pada bab dal qad. Pada matan waqad sahabat dhailan dhafa zalla zarnabun jalathu sabahu syaiqan wa mu'allala فأزهرها نجم بدا دل واضحا وأدغم ورش ضر ظمآن وأمتلا. Baiklah, matan ini menerangkan bahawa Imam Hamzah akan mengidghamkan kalimah qad apabila bertemu dengan huruf sin, dhal, dhad, za, zai, jim, sad dan juga shin. Antara contohnya qad sa'alaha wa laqad zayyana wa laqad dhara'na, laqad ja'akum dan faqad zalama wa laqad sarafna faqad dhalla qad syaghafaha. Jadi pada kalimah-kalimah ni Imam Hamzah akan baca dengan idgham. Terusnya manhaj bacaan Imam Hamzah pada bab ta ta'nits. Baik, pada matan wa abdat sana thagrin safat zuruqu zalmihi jama'na wurudan baridan atirat tila fa izharuhu durrun namathu buduruhu wa adghama warshun zafiran wa mukhawwila. Pada matan ini Imam Hamzah akan mengidghamkan huruf ta ta'nits apabila bertemu dengan huruf sin, tha, sad, zai, dha dan juga jim. Contohnya
unzilat suratun zidnahum sa'ira kullama khabat kadzabat tamudu wajabat junubuha hasirat suduruhum dan kanat zalimatan. Jadi pada kalimah ini Imam Hamzah akan baca dengan idgham. Seterusnya manhaj bacaan Imam Hamzah pada bab lam hal wa bal. Baik, pada matan ala bal wa hal tarwi thana zu'ni zainabin samira nawaha tilha durin wa mubtala fa adghamaha rawin wa adghama fadilun wa qurun thanahu sarra taiman wa qad hala. Jadi Imam Hamzah akan mengidghamkan kalimah bal apabila bertemu dengan huruf sin. Contohnya bal sawwalat. Dan Imam Hamzah juga akan mengidghamkan kalimah bal apabila bertemu dengan huruf tha. Contohnya hal thuwiba. Dan Imam Hamzah akan mengidghamkan juga kalimah bal dan hal apabila bertemu dengan huruf ta. Contohnya bal ta'tihim dan hal ta'lamu. Jadi Imam Khalaf pula akan membaca dengan dua wajah, iaitu idgham dan izhar pada kalimah bal taba'allahu alaiha, iaitu pada surah An-Nisa, dan dalilnya ialah wa bal fin nisa khalladuhum bi khilafihi. Baik, seterusnya manhaj bacaan Imam Hamzah pada bab huruf qurubat makharijiha. Pada matan wa tasina 'indal mim fazat takhadtumu akhadtum wa fil ifradi 'ashara daghfala. Jadi Imam Hamzah akan mengidghamkan huruf zal apabila bertemu dengan huruf ta, sama ada jamak seperti kalimah ittakhadtumu ataupun ifrad seperti kalimah thumma akhadtuha. Jadi pada kalimah ini Imam Hamzah akan baca dengan idgham. Seterusnya pada bab ahkam nun sakinah dan tanwin. Pada matan wa kullu biyanmu adghamu ma'a ghunnatin wa fil wa'i wal ya dunaha khalafun tala. Imam Khalaf akan membaca idgham tanpa dengung pada huruf nun yang mati atau baris tanwin apabila bertemu dengan huruf ya dan waw. Contoh kalimahnya waliyyun wala wa wujuhun yawma idzin may ya'mal. Jadi pada kalimah yang seperti ini Imam Khalaf akan baca dengan tanpa dengung. Baiklah, seterusnya pada bab fathah, imalah dan taklil. Jadi pada matan wa hamzatu minhum wal kisaiyu ba'dahu amalan dhawatil ya'i haitsu ta'assala. Jadi Imam Hamzah akan membaca dengan imalah pada kalimah yang adanya zawatil ya dan sebelumnya pula ada huruf alif saghirah di hujung kalimah, sama ada ketika wasal ataupun waqaf, dan sama ada isim ataupun fa'il. Contoh perkataannya ialah wasa'a wa mathwakum al-huda wa ista'la wa jtaba dan wa ishtara. Jadi pada kalimah ini Imam Hamzah akan baca dengan imalah. Seterusnya pada matan wa ma rasamu bil ya'i ghayra lada wa ma zakka wa ila min ba'du hatta wa qul ala. Jadi pada matan ini menerangkan Imam Hamzah tidak akan membaca pada zawatil ya dengan imalah dalam 5 kalimah, iaitu pada kalimah lada, ila, ala, hatta dan zakka. Pada 5 kalimah ini Imam Hamzah tidak akan membacanya dengan imalah. Seterusnya pada matan walakinna ahya anhuma ba'da wawihi wa fima sawahu lil kisai muyyilan. Jadi Imam Hamzah akan membaca dengan imalah pada kalimah ahya dengan syarat sebelumnya kalimah tersebut mesti ada huruf waw di dalam satu kalimah, seperti wa ahya. Jadi Imam Hamzah akan baca dengan imalah, bunyinya seperti wa ahyi. Seterusnya pada matan wa amma duhaha wad-duha war-riba ma'al quwa fa amalaha wa bil wawi tukhtala. Imam Hamzah akan membaca imalah pada kalimah-kalimah tersebut pada seluruh Al-Quran. Contoh kalimahnya duhaha wad-duha ar-riba dan al-quwa. Jadi contoh bunyi bacaannya pada kalimah wad-duha seperti wad-duha ar-riba. Begitu jugalah pada kalimah duhaha dan al-quwa.
Seterusnya pada matan wa kaifa thulathi ghairu zaghat bimadin amila khaba khafu taba daqat fatujmila wa haqqa wa zaghu jaa syaa wa zadafuz. Jadi pada matan ini Imam Hamzah akan membaca imalah pada fi'il madhi yang padanya ada huruf alif pada 9 kalimah tersebut, iaitu khaba, khafa, taba, daqa, haqa, zagha, jaa, syaa dan zada. Contoh bacaannya ialah seperti khaba, khifa, taba, daqa, haqa, zagha, jaa, syaa dan zada. Seterusnya pada matan yang terakhir, iaitu wa id ja'u dhi ra'aini hajjarwatuhu kal abrari wat taqlilu jadala faisala. Jadi matan ini menerangkan Imam Abu Amru dan Kisai akan membaca imalah pada kalimah al-abrar, al-qarar dan al-ashrar. Imam Hamzah pula dan Warsh membaca dengan taqlil, manakala Baqun membaca dengan fathah. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam.